Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'us rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a rabbal alamin. Yaqulu musannifu Asy-Syaikh Al-Allamah Asyruddin Al-Abhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-qiyasu wa huwa qaulun malfuzun aw ma'qulun mu'allafun min aqwalin mata sullimat lazima anha li zatiha qaulun akharu. Ini kita mulai masuk maqasid tasdiqah. Maka maqasid tasdiqah ialah qiyas ataupun boleh panggil juga dalil akli ataupun panggil hujjah. Hujjatun tiga ni makna tulah. Al-qiyas, ad-dalilul al-aqliyu, batu hujjatun. Ni maknanya ngok ni qaulun mu'allafun min aqwalin mata sulimat lazima anha li zatiha qaulun akharu. Al-qiyas qaulun mu'allafun min aqwalin mata sulimat lazima anha li zatiha lazima anha li zatiha qaulun akharu. Qaulun akhar. Baik. Jadi qiyas ni ia kena daripada qaul mu'allaf susun. Kena perkataan yang disusun daripada akwal. Akwal di sini tengah kita ada. Kalau minal qadaya asal tengah-tengah kita ibarat akwal bermakna qadaya. Makna kata susun daripada beberapa qadiyah. Maksud beberapa qadiyah di sini kelima ni lafaz jamak. Tapi wakilnya pada hakikatnya isim mantik jamuk di sisi mantik fauq matama fauqa wahid. Berarti dua naik atas dia di jamuk dah. Berartinya mina qadaya di sini paling kurang nak panggil qiyas ia kena susun daripada dua qadiyah. Dua. Dah. Apabila kita susun dah, pun kata al-alamu mutaghayyir. Satu qadiyah. Satu qadiyah. Qadiyah di sini tak igalah sama ada kalau syartiyah ke hamliyah tak igalah. Dua qadiyah yang mana kita lepas. Kita lepas belajar kita. Hamliyah ke atau syartiyah. Berarti kena susun daripada
qadaya atau aqwal. Aqwal dan qadaya di sini. Kalau itu qadaya ni, kalau tengok zahir, kena ada 3 qadiyah. Orang dia kias tak. Wakilnya paling kurang 2. Sebab jamuk di si mantik ialah bahagian atas ada 1. 2 tu panggil jamuk dah. Dia tak ada musanna. Di si mantik tak ada. Dah. Al-alamu mutaghayyirun. So, tak ada lagi kias ni. Tak ada lagi. Ki pula. Wa kullu mutaghayyirin. Wa kullu mutaghayyirin. Hadisun. Hak ni qadiyah yang kedua. Mana? Hak ni apa ni qadiyah 1. Hak ni qadiyah 2. Dah. Apabila kita susun dah ni, susun ni. Mata sulimat, bila ditaslimkan, kan dia kan qadaya ni. Ni. Apabila kita taslim, apa makna taslim? Dengan makna tak ada iktiraf. Kita terima. Dia kata al-amu mutaghayyirun. Kita sebagai orang istilah, orang buat dalil ni dia terima. Boleh terima ni. Boleh terima. Tak ada nak iktiraf apa. So, yang kedua pula wa kullu mutaghayyir hadisun. Ya boleh terima tak nak iktiraf. Apabila kita tak ada iktiraf dua-dua ni. Kita tak ada iktiraf dengan makna kita boleh terima dua-dua ni. Lazim daripada apa? Daripada anha klik pada aqwal. Lazim pada qadiyah ni, daripada qadiyah hak kita sulimat lizatiha ay lizati aqwal, bagi diri aqwal ni, bagi dia lizatiha lizati ni dua qadiyah. Anha anwan ni qaulun akharu, tu baik perkataan ataupun tarkib ataupun qadiyah hak lain. Mana? Al-alamu hadisun. Dah. Apabila kita taslim, kita taslim daripada dua qadiyah ni, lazim daripada kita taslim tu baik qadiyah satu lagi pula, qadiyah yang 3. Berartinya nak panggil qiyas ni ada 3 qadiyah. Qadiyah pertama ni, yang kedua, lepas tu qadiyah hak yang ketiga ni lazim, hak lazim pada kita taslim. Kalau kita tak taslim tak tu baik ni. Apa boleh ulama mantik iwari tak ada sulimat di sini. Sulimat di sini tak kira qadiyah tu shadiqah ataupun qadiyah tu kadzibah, tak kira, tak kan. Qadiyah yang nak ada dalam ni, hak yang kita nak tarkib ni, sama ada shadiq yakni mutabiq liwaqi' ataupun kadzibah mukhalif liwaqi'. Dan apabila mukhalif tak mukhalif ke shadiq tak kira, yang penting nak tubik qaul akhar ni nak taslim. Selama mana kita taslim, kita terima, kita tak ada nak iktiraf ke apa, maka daripada dua qadiyah kita taslim ni tubiklah hak ni. Sama ada qadiyah kita taslim ni kena ke salah tak kira. Yang penting apabila taslim tubik supaya kita kata hak ni tak apa, kita katanya al-alamu mutaghayyirun, ya mutabiq liwaqi', wa kullu mutabiq hadisun, ya mutabiq liwaqi'. Jadi tubik nanti hak ni pun tak ada kecek lah. Kalau sama-sama dia susun daripada sama-sama mutabiq liwaqi', dia kena tubik lah mutabiq liwaqi' pula. Jadi al-alamu hadisun ay mutabiq liwaqi'. Jadi hak ni shadiq, apa shadiq jadi shadiq. Nampak tak? Dia tubik nanti je benar. Sebab apa? Sebab qadiyah hak kita taslim tu fil waqi' dua-dua ni benar kedua. Dah. Maka natijah hak kita ni qaulul akhar ni al-amu hadisun pun shadiq juga. Maka kalau kita reti pada ta'rif ni kita bahas katanya ulama duk selisih sama ada falasifah diri kita atau Mu'tazilah ahli sunnah, kita 3 tu dia 3 tu sah. Lain tu orang panggil gulungi hak tak ada ramah sikit, lepas tu cara tolak dia tu tak ada sakit kepala sangat. Kau musyabbih mujassimah fak karomiyah tu ada sangat ni. Fak karomiyah tu kalau kita tengok lagi tak tauhid dulu kita turut nak betul dia tu dalam semuka itu, semuka rungka itu kita, walaupun kita usah itu tak bawa sebut karomiyah
Kecek semuka rungkai dah. Sebab ia tak ada payah sangat. Tapi kalau nak ibtal, nak bata, nak tolak falasifah dengan Mu'tazilah ni, kena bakar masa lah. Habis tu, maka tiga-tiga ni semua mantik lah kau, guna kiyah lah kau, nak istilah. Tapi yang di tempat di masalahnya di ni, taslim. Taslim tak taslim. Dia taslim baik natijah, tak taslim tak baik natijah. Dah, supaya kita kata gini dah. Supaya kita kata contoh masalah mereka. Al-Maulidun Nabawi. Maulud Nabi. Ma lam yaf'alhu Rasul. Barang yang tidak buatlah akan menuju oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu qadiyah. Tak ada lagi kias. Mana dah? Berarti kita bagi pula. Ya sebab nak ngikiyah ni ya kena dua qadiyah paling kurang. Ni satu qadiyah. Qadiyah yang kedua pula wa kullu ma lam yaf'al gitu, kena buat lam lah. Barang yang tidak buatlah oleh Rasul. Wa kullu ma lam yaf'alhu Rasul. Tiap-tiap barang yang tidak buatlah akan mak oleh Rasul, bid'atun dalalah. Ialah bid'ah dalalah. Apabila kita taslim, ni kita taslim dua ni dengan cara tamatik tubiknya Maulidun Nabawi bid'atun dalalah. Tubik ya? Tubik ni. Ni kaulun akhar di sini. Ini panggil kaulun akhar. Dalam takrif kita panggil kaulun akhar. Bila tu? Setelah mana kita taslim, kita terima dua ni. Tapi selagi mana kita tak terima salah satu pada dua, dia tak topik ni. Dia tak topik ni. Misalnya kita terima so, tak ada. Sebab nak kiyah dia nak terima dua tu baik dah. Buat terima pak halu dah. Qaulun akhar. Kalau akhar tu lah kita kata, kalau dalam takrif ni panggil natijah. Natijah kias. Panggil natijah. Ni panggil natijah. Namanya natijatul kias. Buah kita kata dah. Natijah lagi kias. Natijatul kias. Dah sebuah ni. Ni kias dua ni. Natijah dia. Bila tu baik natijah? Kita taslim. Selama mana kita tak taslim, tak baik. Lepas ni kalau kita kira qadiyah ni. Ni tak kena ni hal dia fil waqi' ni. Fil waqi' ni menyalah dah. Tiap-tiap barang yang tak buat oleh Rasul bid'ah lah. Siap. Bukan sekadar kita benar. Sahabat lagi. Semenjak sahabat lagi ni buat bid'ah bukan kita aja dah. Habis tu hak ni bagi kita ahli sunnah aja tak boleh terima ni. Qadiyah ni ghairu musallamah. Tak boleh terima. Apabila tak terima sampai tu di si ahli sunnah, dia tak tubik ni masalah ni. Masalah ni dia tak tubik mula ni. Bagi kita kata bagi orang tak buah ni. Lepas tu kita pergi kata hak ni. Dia kata, aku tak terima ni. Aku tak buat dalil gua ni. Walaupun dia dakwa tak ada buat dalil, tapi pada wakilnya dia kena terkib istidlal lagu ni. Kalau orang ngaji mantik dia reti dah. Bagi orang tak reti mantik, dia dakwa ni dakwa dia. Mana dalil? Dalil dia ni. Dia kata dalil ni. Dia bagi dalil. Dalil ni panggil juz'ud dalil. Padahal dalil tak pernah bagi dalil, sebab dalil kena bagi dia kena dua. Kena dua ni baru boleh bagi dalil. Kalau dia sebut ni sahih panggil juz'ud dalil, separuh dalil. Sebab dia bagi satu qadiyah kan. Buat kerana boleh kata Maulid Nabi bid'ah dah. Sebab Nabi tak buat. Nabi tak buat tu panggil juz'ud dalil. Bukan dalil lagi. Sebab kalau dalil dia kena orang ni lagi. Baru boleh panggil dalil. Sebab dalil ni dalil ni kena tarkib dua ni. Capur stokor qadiyah tu panggil dalil akli. Dah. Pas kita kata kita orang ngaji mantik. Kita tahu cara kritik, cara nak dakwah. Kita kritik sini, kita kritik ni. Ni, kita kritik ni. Payah tahai aku tak kata ni. Aku tak nak kata. Walaupun dia dakwah tak kata pada makna dia kena jadi aku tu. Sebab apa? Kalau tak buat qadiyah ni dia tak tubik natijah ni. Ni, dia tak kalau tak buat qadiyah wa kullu ma lam yaf'alhu Rasul, dia tak tubik natijah ni.
Jadi kita yang ngaji mantik getih lah tubik natijah ni je kena ada ni. Kena ada qadiyah ni. Setelah mana qadiyah ni lah, waktu tubik ni, pas kita kritik ni, aku tak boleh terima mana dalil bagimu dakwah ni pula. Dah. Maka di sini tak tubik ning dia panggil kias. Maka qadiyah ni qadiyah kadzibah. Walaupun kadzibah tak kira. Yang penting masalah kias ni ditaslim. Terima ke tak terima? Dia terima tu baik, tak terima tak tu baik. Mutabik li waqi' ke ghairu mutabik li waqi' tak kira. Sabit tu pasal apa? Kita tak apa dia pasal apa kita lalu kita tahu. Ni no Mu'tazilah boleh silap ni no. Mantik tu lah ya, buat apa mantik? Mantik kat mana? Masalah sini, masalah di musallamah ke bukan musallamah. Dah. Dia taslim bila tu baik natijah. Natijah tu lah matlub dia ataupun dakwah. Dakwah dia tu. Dah. Ni pahala cara kita nak kritik bagi firaq ataupun apa kita tengok sini. Dakwah tu baik. Kita terkib boleh. Misalnya satu dakwah supaya datang gini. Kalau apa dakwah dia kata dia kata apa? Dia kata al-alamu qadim. Ni nanti al-alam qadim. Dakwah dia. Maka kita kena cari boleh. Sebelum ni ia bina atas gapo dalam akli. Jadi dalam akli dia al-alamu asarul qadim. Mana kesal daripada qadim itu Allah Taala. Ya Allah Taala lah kesal semua. No, kena situ. Wa kullu ma asarul qadim. Wa kullu asarul qadim. Fahuwa qadimu. Maka tu bila natijah al-alamu qadim. Apa? Kita tak. Maka tiap kesal koding. Kalau tiap-tiap benda hak terima kesal. Ya. Alam sebab itu terima kesal. Jadi tiap-tiap hak terima kesal koding daripada koding, ya koding juga. Maka di sisi falsafah yang musallamah ni. Sampai tupik hak ya ni. Maka dia dak pergi ni. Hak ni. Dia pergi ni, dia pergi. Dia dak pergi ala koding ni. Maka di sisi kita tak boleh terima hak ni. Tak boleh terima ni. Kapo lagu tu kata benda koding tak pasti. Benda mana tu hewi bekah kepada satu benda bukan pasti pada benda hak tu bekah tu koding. Tak pasti. Bukan tak pasti tak boleh mula lagi koding sebab tu hesa koding. Sebab di situ kita ada surah di dalam nakli wal awwalu. Maka di sisi dia tak tengok situ. Tapi di sisi dia ni alam qadim. Dunia koding ni menyalahi dengan wakil. Apa menyalahi wakil? Kerana dia susun qadiyah dia saat itu sebahagian daripada qiyah dia tu bahau ataupun ghairu mutabiq li wakil. Sabit tu dah tubik natijah ghairu mutabiq li wakil. Sebab dia susun daripada hak ni. Tak nak supaya ikut ni. Sebab apa boleh jadi natijah yang silap? Kerana dia susun pada qadiyah ni. Sebahagian pada qiyah tu benda mukhalif li wakil. Sabit tu tubik natijah mukhalif wakil. Sabit tu. Kau indah usul fiqh apa? Kalau kita pergi hipo benda halal, mula halal dengan haram, duli batil haram. Nah, ni ialah ni. Dok pergi campur benda benar dengan tak benar. Ya benar tak benar. Dia tak boleh jadi benar. Bis itu. Nampak ni upah ya. Apakah qiyah campur dengan kalingan dia tubik ada tiga qadiyah. Qadiyah pertama, qadiyah kedua, qadiyah ketiga iaitu natijah. Ataupun qaulun akhar tadi ni. Barulah panggil kias. Habis itu, kemudian kata musannif kita rahimahullahu taala wa huwa iaitu kias tu imma iktiraniyun ka qaulina kullu jismin muallafun wa kullu muallafin hadisun. Misal ni tiap iktirani, tiap-tiap jising disusun. Wa kullu muallafin dan tiap-tiap barang yang disusun hadisun ialah baru. Maka tu baik natijah. Fa kullu jismin hadisun, tiap-tiap jising tu baru. Dah.
wa imma istisnaiyun istisnai. Qaulina seperti kata kami, in kanati syamsu tali'atan fan naharu mawjudun. Jika matahari itu naik, maka siang hari itu ada. Ada. Lakinna nahara laisa bimawjudin fasyamsu laisat bitali'atin. Tetapi siang hari tidak didapati. Tak didapat siang hari. Fasyamsu, maka matahari itu tidaklah ia matahari bitali'atin naik. Matahari tak naik. Baik. Jadi kias di sisi ulama mantik ia ada dua. Kenapa boleh kata ada dua? Kerana ia bina atas qadiyah. Qadiyah ada berapa? Ada dua. Ia bina atas tu. Kias di sisi ulama mantik ada dua. Pertama ia banyak kias iktirani. Yang kedua ia banyak kias istisnai. Lepas tu kenapa boleh katanya ulama mantik kias dia dua? Kerana ia bina atas qadiyah. Qadiyah dia ada dua. Jangan dulu lah. Qadiyah hamli, qadiyah syarti. Qiyah mana kalau disusun daripada qadiyah hamliyah ghaliban pada balik. Maka dinamakan qiyas iktirani. Boleh ada juga. Tapi jaga-jaga. Qiyas iktirani ini boleh kata boleh mana ke banyak ke. Qiyah hak disusun daripada qadiyah hamliyah ghaliban kena ayat itu. Dia panggil qiyas iktirani. Pas kalau qiyas mana kalau disusun daripada qadiyah syartiyah, maka dia panggil qiyas istisnai. Sebab ibina tak tu. Habis tu dua ayat ulunya kena begitu molek qadiyah tu. Kalau kita reti tak reti situ sini balik. Matlub maqasid kita ni ada pening. Apa? Kerana kita duk tak jelas pada qadiyah. Jadi qiyah pecah berdua. Kenapa? Kerana ia bina di atas qadiyah. Qadiyah pecah berdua. Qadiyah hamliyah, qadiyah syartiyah. Qiyah mana? Kalau disusun daripada qadiyah hamliyah ghaliban. Apa ghaliban? Ghalib kebanyakan. Maka dinamakan qiyas iktirani. Qiyah mana disusun daripada qadiyah syartiyah, maka dinamakan qiyas istisnai. Jauh kita cek mudah-mudah. Dia dah. Kita lagi selesai. Hari ini boleh ada muhadharah kali ini kita boleh qadiyah iktirani pasal tak habis. Sebab qiyas iktirani ni qiyas hak paling belik, hak paling payah. Kalau kita ngaji qadiyah dulu, qadiyah syartiyah hak wasa belik-belik. Hak wasa pening-pening qadiyah syartiyah daripada qadiyah hamliyah. Tapi bopio kita tebik dipraktik untuk nak guna lagi qiyas iktirani di rumah. Jadi kau tu qiyas hak susun daripada qadiyah hamliyah ni hak rumah. Ataupun qiyas istisnai tak ada belik sangat. Bahasa pun tak ada banyak sangat. Pecah-pecah hadiah pun tak ada banyak sangat. Qiyas istisnai. Qiyas di simanatik al-qiyas iaitu qiyas mana qaulun muallafun minal aqwan. Mata sulimat lazima anha izadha qaulun akharu. Tu qiyas mana tu? Pecah berwa. Mana iktirani dengan istisnai. Istisnai. Qiyas ni qiyasun muallaf min iktirani ke apa? Iaitu qiyas muallafun min qadiyataini hamliyataini ghaliban. Min qadiyataini hamliyataini ghaliban.
iktirah ni. Ni qiyah disusun mina mina syartih wa hamliyah. Mina syartih wa hamliyah. Nah, hak ni kena ada syarat setengah hamliyah. Kalau gitu iktirah ni habis. Hak ni kita khabar, kita khabar. Kita bahas ni loh. Qiyah iktirah ni qiyah yang disusun daripada dua qadhi hamliyah ghaliban. Tengok contoh. Contoh musannif kita orinya kullu jismin mu'allaf wa kullu mu'allafin hadis. Baik. Kita tengok lelai contoh ni. Jadi kalau kita tengok mana mau qadhi hamliyah dah. Kita tengok ni qadhi hamliyah. Ni kubung qadhi hamliyah. Qadhi hamliyah kita nak ingatlah gapo juzuk qadhi hamliyah. Ya ada maudhu' ada mahmud. Kena gambar tu dah. Kita orang ngaji matik bawa sebut tu qadhi hamliyah, pop leh kepala kita. Maudhu' mahmud, juzuk dia. Kalau qadhi syartiyah muqaddam tali. Jadi gitu. Kalau tidak kok jadi pening. Kalau pening. Jadi duk pusing, jadi duk pening. Jadi qadhi hamliyah ni ni qadhi hamliyah pertama. Yang dua pun qadhi hamliyah juga. Kita tengok, kita perhati qadhi hamliyah ni. Maudhu' dia apa ni? Jismun. Kul ni asal kul sosiga. Kul kita ngaji apa? Kita ngaji qadhi hamliyah ni kalau afrad dia kul afrad sumo dia panggil ada lafaz kul, panggil sur. Maka sur ni kita asal fati. Kita asal kira sur. Kita kira lepas dah sur. Mana qadhi hamli, mana maudhu' dia? Jismun. Maudhu' dia. Maudhu' jismun. Mana mahmul? Mu'allaf. Dah. Bawa qadhi yang kedua ni, mana mahmud? Mu'allaf. Ya, mana mahmud? Hadis. Nah, ni maudhu', ni mahmud. Baik. Kemudian dalam qiyah iktirah ni ada ajza' dia. Ada juzuk dia. Nak susun qadhi hamliyah ni paling kurang ya kena ada 3 juzuk. Kena ada 3 juzuk. Kalau tak cukup 3 juzuk, tak boleh panggil qiyas iktirah ni. Mana juzuk pertama? Juzuk pertama dia panggil al-haddul al-asghar. Yang kedua dia panggil haddul awsat. Al-haddu al-awsat. Yang ketiga al-haddu al-akbar. Ni juzuk dia. Ajza' panggil ajza' qiyas iktirani. Juzuk bagi qiyas iktirani. Tengah kitab yang panggil qiyas hamli. Sehingga ada tak? Tengah kitab yang panggil qiyas hamli. Sebab usul pada qadhi hamliyah. Ia panggil qiyasul hamliyu. Al-qiyasu al-hamliyu ada tak? Tapi musannif kita iktirah. Mana haddul asghar? Haddul asghar ni apa? Iaitulah kena kepada maudhu'un natijah. Maudhu' bagi natijah. Mari tak ada betul. Sebab apa? Kalau kita tengok lagi tak kita dah. Kullu jismu Allah. Wa kullu mu'allaf hadis. Tu baik natijah apa? Tu baik natijah. Kullu jismin hadis. Ni natijah. Lepas tu haddul asghar ni apa? Haddul asghar ialah maudhu'un natijah. Mana maudhu' natijah? Jismun. Jismun ni iaitulah sebahagian duduk sini. Ni, jism duduk sini. Kalau kita tengok. Ni, sebahagian daripada qadhiyah ni akan jadi maudhu'. Ni, sebahagian pada qadhiyah pertama ni ikutlah maudhu' mahu tak kira. Sebahagian pada salah dua ni akan jadi maudhu' natijah. Maka maudhu' natijah ni lah dia panggil haddul asghar. Nama istilah dia.
Hadul ausat ni apa? Kelima hak supo di antara dua qadiyah. Mana kelima hak supo? Iaitu al-mu'allaf. Mu'allaf ni panggil hadul ausat. Panggil al-mukarrar. Jadi lafaz yang diulang-ulang ni mu'allaf itu dinamakan hadul ausat. Ia kena cukup. Kalau tidak, ia tak jadi kias. Tak ada kias iktirani. Yang ketiga, al-haddul akbar. Mana haddul akbar? Iaitulah mahmul natijah. Mahmul bagi natijah. Kalau tengok sini mana mahmul natijah? Ni. Qadiyah yang kedua ni, salah satu pada ni akan dimahmul bagi natijah. Maka sini mana mahmul natijah? Hadis. Hadis ni nak mahmul dia. Hadis tu. Lepas kita kerti sini kak, nak panggil kias iktirun ada 3 ni. Kalau tak cukup 3 perkara ni, tak ada kias. Dia tak ada kias, tak lebih natijah. Tak lebih natijah. Mana ada pertama hadul asghar. Kapan hadul asghar? Maudu'un natijah. Maudu' bagi natijah. Sebab kalau dihamli, apa? Ya ada maudu' mahmul. Baik tu kena ingat tu. Hak tu ya kita kena jadi. Kita mudah-mudahan tu jadi daruri. Apa daruri tak kira banyak. Kita usahalah. Secepat mungkin taji mantik ni istilah lagu ni daruri. Yang jadi nazar ni kena mikir duk genung tu dia lama. Kalau kita duk genung, kita duk mikir dah. Kita duk genung, kita duk mikir tu jadi lama. Kita usaha jadi daruri. Apa daruri? Tak nak mikir. Sebut gambar, sebut litah. Ada. Jadi nak ayat katanya haddul asghar ni apa? Maudu' natijah. Haddul ausat apa? Al-mukarrar. Mukarrar ni kelima hak supo. Ia kena cari kelima hak supo di antara dua ni. Qadiyah pertama, qadiyah yang kedua. Dah. Lepas tu haddul akbar ni apa? Mahmul. Maka dalam sini qadiyah mana? Hak ada haddul asghar. Dah. Ia panggil muqaddimah surah. Gambar tak? Di antara dua qadiyah ni, hak ada haddul asghar, ia panggil muqaddimah surah. Qadiyah mana? Kalau ada haddul akbar, dia panggil muqaddimah kubra. Ia bagi setengah-setengah. Kita duk ngaji macam muqaddimah surah kubra. Tahu mana tu? Kalau kita orang tak ngaji mati tahu asal tu. Maka muqaddimah surah ni buat apa panggil surah? Kerana dalam muqaddimah buat apa boleh panggil muqaddimah? Kerana ia iktibar natijah. Sebab di antara natijah belakang ni, dua-dua ni kena duduk dulu. Habis panggil muqaddimah. Muqaddimah ni apa? Dulu. Maka muqaddimah mana? Qadiyah mana hak ada haddul asghar? Kalau kita tengok contoh ni, mana haddul asghar? Jismun. Jismun ni lah akan jadi maudu' natijah ni natijah. Ni maudu' ni mahmul. Maudu' ia di sini. Jadi haddul asghar. Berartinya dalam qadiyah ni ada haddul asghar. Mana jismun? Maka stokon ni kullu jismi mu'allaf dia panggil muqaddimah sughra. Nama apa ni sughra? Kerana dalam qadiyah ni ada haddul asghar. Apa dia ada haddul asghar? Maudu' natijah. We tergamal aku tu. Qadiyah mana hak ada haddul akbar, dia panggil muqaddimatu kubra. Gapo haddul akbar, iaitu mahmul bagi natijah. Mana mahmul natijah? Ni. Hadis. Nak sebuah contoh ni. Lepas tu kelim hak lain, mana haddul lain? Al-mukarrar. Apa mukarrar? Kelim supo. Mu'allaf. Maka apabila kita tarkib di praktik, kelimah mu'allaf ni kita hazah. Baik tu baik. Tinggalnya kullu jismin hadisun. Ini dah. Jadi kullu jismin hadis. Apa hak ni? Hak ni seolah kata buat tu baik. Seolah kata celah ni. Tak ada celah ni tapi tak ada sebab. Tapi buat apa boleh dengan iktiran? Ni ilah yang mana ulama mati tak istilah iktiran. Kerana kullu jismin afrad dia kullu jismin ni semua masuk dalam mu'allaf. Bish. Dah kullu jismin apa tak? Banyak masya Allah. Afrad dia ni semua masuk dalam mu'allaf.
Setelah masuk suma mu'allah ni, afra mu'allah ni pula suma masuk hadis. Ha tu panggil iktiran. Gi sekali apa tu panggil iktiran. Mustalah sebab ia tak afra hak asghar suma masuk le mukarrar. Hak mukarrar ni suma masuk le akbar. Dah, itu baik nanti kullu jismin hadisun. Ha, nampak kita? Nampak tak? Ni kiyas apa ni? Kiyas iktirani. Ha, nah. Kita gam ada ni. Kalau tidak kok, cepat lepas dan ni, ia akan ngajinya asyaklu wa tarbu. Ha, itu ni. Deh. Kalau kita tak gerti istilah ni, istilah ni akan sebut lagi tak kita ni. Tak apa, kita buat lain ni dulu. Kita buat lain ni dulu, kamar kita baca kita. Nah, kalau kita beli istilah ni, yang ngaji bak syakl dengan darb ni. Ha, dah. Jadi qiyas iktiran ni apa qiyas iktiran ni? Iaitu qiyas yang disusun daripada dua qadhiyah hamliyah. Mana dua qadhiyah ni? Kullu jismin mu'allaf wa kullu mu'al hadis. Gapo qadhiyah hamliyah? Apa dah? Qadhiyah hamliyah ni qadhiyah yang disusun daripada dua mufrad. Ni mufrad, ni mufrad. Nah. Lepas tu juzuk bagi qadhiyah hamliyah dia ada apa? Ada maudhu', ada mahmul. Hak nampak tengok. Ada perobek tu dipanggil benda amru i'tibari. Kada disebut. Cuma hak olehnya ada maudhu' mahmul. Pas nak panggil qiyas iktiran ni dia kena ada tiga had dia panggil. Tiga juzuk dia. Mana had pertama ni hadul asghar. Gapo hadul asghar? Maudhu' bagi natijah. Akan jadi maudhu' bagi natijah. Ni natijah dia ni. Maka di sini kalau tengok sini mana maudhu' dia ni? Jismu ni akan mari duduk sini. Maka dia panggil hadul asghar. Qadhiyah mana kalau ada hadul asghar dia panggil muqaddimah sughra. Ha dah. Lepas tu satu lagi kelimah hak supa. Ni di antara dua qadhiyah pasti kena ada kelimah hak supa. Kalau tak ada kelimah hak supa dia tak ada qiyas iktiran ni. Dia panggil hadul awsat. Hadul awsat ni iaitu al-mukarrar. Yakni lafaz diulek-ulekkan, iaitu kena kepada mu'allaf. Misalnya kita make kelimah lain. Kullu jismu mu'allaf, waktu wa kullu apa? Kita nak tahu. Wa kullu mutaghayyir kita buat itu. Wa kullu mutaghayyir hadis. Oh, tak ada mula dah. Sebab tak ada hadul awsat. Tak ikut syarat dia, tak ikut juzuk dia. Dia tak cukup juzuk. Natijah ni tak tu baik mula ni. Tak baik mula dah ni. Tak baik mula dah. Sebab apa? Sebab tak ada kelimah hak supa. Sabit tu syarat kita kena kelimah hak supa. Mu'allaf. Dia panggil apa? Al-haddu al-awsatu. Akhir sekali kena ada hadul akbar. Apa hadul akbar? Mahmul natijah. Mahmul bagi natijah. Kalau tengok sini mana hadis duduk mana? Duduk sini. Ni akan di mahmul. Maka qadhiyah mana kalau ada hadul akbar dia panggil muqaddimah kubra. Bo kita jadi sudah siap dah, bo kita nak wujud natijah, kita hazah hadul wasa atau hadul awsat. Hazah tu baik. Tinggal apa? Tinggal nak kullu jismi kita buat ritak sini jadi maudhu', hadis tak baik tak pula jadi mahmul. Maka ni kalau kita nak matlub kita ni. Boleh? Pasal tak boleh dah siapa? Kalau itu kita tengok kitab kita. Al-mukarraru, bermula mukarrar, yakni lafaz mukarrar, lafaz tulah. Baina muqaddimatayil qiyasi, di antara dua muqaddimah qiyas. Ni dua muqaddimah ni. Kullu jismin satu muqaddimah. Wa kullu mu'allafin hadis ni muqaddimah yang kedua. Wa apa boleh panggil muqaddimah? Kerana duduk dulu daripada natijah. Ingat alasan sebab ulama mantik tak istilah ni semua ada makna sebalik. Muqaddimah apa makna muqaddimah? Duduk dulu sebab muqaddam benda dulu dah. Sebab duduk dulu pada natijah. Tapi dua-dua ni muqaddimah. Nah. Dua muqaddimah tu fasaida ke atas makna ke atas di sini setengah kitab ya aku pak bawah tu biduni fasaida ala kulli hal. Nah. Fasaida tak ada pelat. Ya kadang-kadang qiyas tu ya ada tiga qadhiyah. Tiga qadhiyah panggil dah. 1 2 3. Dah.
Yusamma dinamakan dia al-mukarrar tu. Haddan awsato. Dinamakan had awsat ni. Ni duduk sini ni. Kelima hak tulon ni. Kalau contoh ni. Dah. Wa mawdu'ul matlubi, dan mawdu' bagi matlub. Apa mawdu' matlub? Iaitu mawdu'un natijah. Matlub di sini kena kepada natijah. Nampak tak? Yusamma dinamakan dia haddan asghara. Dia panggil had asghar. Mustalahat. Kalau mau tanya tu jom apa? Tak boleh tu jom istilah. Supaya nak ada doa dah. Nak jom tak boleh dia doa. Kalau doa dia lemah. Okey. Dia panggil had asghar. Ada ni had asghar ni. Mawdu' natijah, tapi juga istilah lagi kita itu mawdu' matlub atau al-matlub an-natijah bermakna wahid. Wa mahmuluhu, dan mahmulnya, mahmul bagi matlub. Klik situ dah. Iaitu kena ada aja. Yusamma dinamakan dia mahmul bagi matlub tu haddan akbara. Dia panggil had akbar. Ni. Wal muqaddimatul lati fiha al-asgharu, dan muqaddimah yang padanya, mana yang ada padanya pada muqaddimah tu had asgharu, tusamma dinamakan dia kan muqaddimah tak ni tu. Sughra, jadi muqaddimatan sughra. Dia panggil muqaddimah sughra. Dah. Wallati fiha al-akbaru, yakni dan muqaddimah yang sabit yang ada padanya pada muqaddimah. Lihat cerita dah. Al-akbaru iaitu had akbar. Tusamma dinamakan dia kan muqaddimah ada had akbar. Kubra, jadi muqaddimatan kubra. Jadi muqaddimah kubra. Dah. Pening tak dah? Masa tak pening dah. Ini dah. Tak pelik sangat tu. Cuma kita usaha jadi daruri. Sebab lepas dah ni kalau kita masih duk genung lagi sebut istilah dah pening tu. Dia di bawah lama-lama. Kalau kita usaha jadi daruri sebut litah. Kalau sebut litah dia dah. Kita sebut litah. Kita kata qadiyah hamliyah, ada mawdu' mahmul. Qadiyah syartiyah ada muqaddam tali. Wikama itu juzuk. Qiyah iktirani. Qiyah iktirani qiyah ada dua qadiyah hamliyah. Lepas tu juzuk bagi qiyah iktirani ada 3. Had asghar, awsat, lepas tu akbar. Asghar gapo? Mawdu' natijah. Mukarrar gapo? Awsat ni gapo? Mukarrar. Kelima hak diulek-ulek kan. Akbar gapo? Mahmul natijah. Tak apa dah. Habis itu. Macam mana dia? Ni Pak ni. Kita setengah lagi. Lepas tu kita berhenti. Kita berhenti tu cuma pula pula. Jadi pening. Macam mana dia? Daripada qiyah iktirani ni, ia akan ada bentuk. Bentuk qiyah dia panggil syakl. Bentuk qiyah iktirani ada pak. Dia panggil syakal pak. Dah. Lagi dah. Bentuk pak ni dari mana? Dia panggil syaklan. Jadi qiyah, nak panggil qiyah iktirani ada apa? Iaitulah kena ada dua qadiyah oleh kuat. Dua qadiyah. Dia ada mawdu', dia ada mahmul. Satu qadiyah. Qadiyah yang kedua pun sama juga. Dia ada mawdu', dia ada mahmul. Dah. Lepas tu bentuk qiyas. Bentuk qiyas ni di sisi ulama mantik boleh kata ijmu', tak ada khilaf. Ada pak. Ada bentuk bahasa Arab ni ashkal. Ini ashkal qiyas iktirani. Al-iktirani arba'atun. Nampak? Ashkali. Wapo boleh kata pak ni tak ada khilaf ni. Kalau kita ngaji mantik ulama mantik dulu ke dia, tak ada khilaf. Sebut tak ashkal qiyas iktirani arba'atun. Pak. Wapo boleh kata pak. Pak ni. Pak ni daripada mana? Daripada bi'tibari hadil awsat. Dengan kira hadil awsat. Kira apa? Satu juzuk pada 3 tadi. Apa? Hadil awsat ni apa?
al-mukarrar. Al-mukarrar di sini kadang-kala ini syakl awal. Syakl awal ni mana? Al-mukarrar kadang-kala mahmul fi sughra, mawdu' fil kubra. Kita buat kosan ni hadul awsat. Kita win nampak tanya rumuk mudah-mudah. Syakl awal ni kau dah kadang-kala hadul wasat mahmul fi sughra. Ni muqaddim sughra ni. Ni sa, ni kah. Kadang-kala mahmul fi sughra boh kubra jadi mawdu'. Ni mahmul. Ni mawdu', ni mahmul. Ni mawdu', ni mahmul. Mana hadul wasat ni hak pula ni. Kadang-kadang hadul wasat ni muqaddimah sughra tu jadi mahmul, muqaddimah kubra jadi mawdu'. So rupa. Rupa yang kedua kadang-kala hadul wasat ni mahmul fihima. Apa mahmul fihima? Fi sughra wa kubra. Mahmul fihima. Apa fihima? Fi sughra wa kubra. Hadul wasat di sini. Lagi kita buat contoh ni tak ni? Contoh ni apa kita kata? Contoh ni. Qul al-alamu mutaghayyirun. Mutaghayyirun. Nampak dah. Ni mawdu', ni mahmul. Wa kullu mutaghayyir hadis. Ni mawdu', ni mahmul. Kalau itu mana hadul wasat ni? Kalimah mutaghayyir, kalimah mutaghayyir. Ni. Ni hadul wasat. Mahmul fi sughra, mawdu' fi kubra. Hadul wasat. Ni yang panggil rupa lagu ni panggil syakl awal. Tak ada khilaf di usul mantik. Rupa lagu ni betul so ni. Dia panggil syakl awal. Sampai dalam kita baca hasyiah dah. Qiyas min syakl awal. Kita tak tika apa kita orang tak aji mantik. Kenapa qiyas min syakl awal? Apa kita tanya ada apa syakl tu? Pas syaklu tu kita tak kerti pula. Apa syaklu tu? Bagi orang mantik, kerti lah. Sebab syakl awal, hadil wasat, mahmul sughra, mawdu' kubra. Dia kerti lah. Dia pakai telitah. Dah. Dia pula syaklu salis. Syaklu sani ke apa? Hadil wasat, mawdu' fihima. Mawdu' fihima. Dah ni hadul wasat kita buat akal pula. Syaklur rabi' akah bagian pertama. Akah guna? Mawdu' fi sughra, mahmul fi kubra. Ni syaklur rabi'. Ni syaklur awal, syaklur sani, syaklur salis, syaklur rabi'. Patut tartib ni lagu mana? Buat apa boleh ulama tartib dia lagu ni? Buat apa boleh satu kena lagu ni, yang kedua kena lagu ni, yang ketiga lagu ni, yang empat kena lagu ni. Maka ulama kata, hak yang satu ni hak molek. Hak molek. Ni kalau kita tengok contoh. Kalau kita tengok contoh satu. Soalan kata, hadul asghar ke apa? Alam. Ni, al-alam panggil hadul asghar. Jadi hadul asghar afrad dia sumak masuk dalam al-mukarrar. Ni, afrad dia ni soalan kita sumak masuk. Sumak masuk. Setelah mana sumak masuk dalam mukarrar, sumak masuk dalam akbar pula. Jadi iktirah, jadi molek. Asghar, mukarrar, akbar. Jadi tertib molek. Maka hak lagu ni lah hak kamil. Hak comel, hak sempurna. Apabila hak sempurna ni lah kena tak hak mula-mula. Di sini ulama matik. Ilak dia. Dah. Lepas tu apa hak ni kena duduk yang kedua? Kerana supaya di muqaddimah sughra. Jadi muqaddimah sughra hak ni supa ngak ni. Walaupun menyalahi kubra. Supa di supa sughra. Sini tak supa. Supa sini maka sughra kena dulu pada kubra. Baik ni yang kedua. Maka kerana apa ni tak yang ketiga? Kerana supa di kubra. Supa ni ngah hak mula-mula ni. Jadi hak mula-mula buat nunggu panggil waktu. Hak ni supa sughra. Nah sebuah ngah hak pertama, tapi tak yang kedua.
Pakana tak ini tak boleh. Karena muqaddimah surah kubra dia kena mari surah dulu. Surah duduk dulu. Kubra duduk belakang. Tamak apa kena tak ni dulu. Pak ni karena duduk yang tiga kerana supaya di kubra. Pak ni, hak ni tak supaya lasem. Tak supaya wala mana-mana. Sampai tu dia duduk belakang sup. Nah, ia akah habis dengan pertama. Hak ni menyalahnya. Hak ni menyalahnya ni pula jadi akah. Apabila akah, hak ni duduk belakang sup tartib. Dah. Sampai itu al-ashkal qiyas iktirani indal manatikah arba'ah. Ada 4. Bila khilaf. Bittifaq kita kata. Ittifaq. Tak ada khilaf. Dah. Apa boleh tepat kerana bi'tibari haddil awsat. Kerana kira haddil wasat. Kalau haddil wasat mahmul fi sughra, mawdu' kubra, syakl awal. Kalau mahmul fihima, syakl sani, mawdu' fihima, syakl rabi'. Kalau aks al awal dengan makna kena. Mawdu' fi sughra, mahmul kubra, dia panggil syakl rabi'. Habis kita baca kitab kita. Dah. Wahai atit ta'lif dan susun ni bentuk susun ni hai'ah mana bentuk ke at-ta'lifi bagi susun ni minas sughra wal kubra. Dah daripada muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra tu sama dinamakan dia kan hai'atut ta'lifi bentuk susun tu syaklan. Ni bentuk ni. Bentuk susun lagu ni panggil syak. Susun dipanggil syaklan. Wal ashkalu dan bermula segala syakal itu arba'atun. Depak. Depak. Apa boleh kata depak? Dia kata. Li annal haddal awsata kerana had wasat. Ini kelima hak supa tu. In kana mahmulan fi sughra jika adalah ia haddil awsat. Jadi mahmul fi sughra yakni jadi mahmul pada muqaddimah sughra. Lepas tu mawdu'an fil kubra. Lagi pula haddil wasat dia di mawdu' pada muqaddimah kubra. Fahuwa asyaklul awwalu. Maka iaitu haddil awsat klik dah. In kana mahmul fi sughra mawdu' fi kubra tu asyaklul awwalu. Ni. Nah, kalau tengok contoh ni, ni mawdu' mahmul fi sughra mawdu' fi kubra. Dia panggil syakl awal. Dah. Wa in kana janji ka adalah ia haddul awsat. Klik situlah. Isim kana klik pada haddul awsat. Jika adalah ia haddul awsat tu mahmulan fihima. Kalau mahmul pada kedua, pada apa kedua klik pada surah wa kubra. Ni yang kedua ni. Mahmul sughra, mahmul kubra. Fahuwa maka iaitu asyaklus saniyu, iaitu haddul wasat mahmul fihima tu, iaitu asyaklus saniyu, iaitu syakal yang kedua. Cakap kedua ni. Wa in kana mawdu'an fihima dan jika adalah ia haddul wasat. Klik situ dah, klik dah haddul wasat lagi sebab ia kira iktibah haddul wasat tu. Sebab ia iktibah haddul wasat semua. Mawdu'an fihima. Jadi mawdu' kedua ni. Mawdu' ni pun di mawdu', hak ni pun duduk di mawdu' juga. Dah. Fahuwa syaklur salisu, maka iaitu syaklus salis. Yakni haddul wasat mawdu' fihima, istilah itu dipanggil asyaklu as-salisu. Dah. Kemudian kata musannif kita lagi, wa in kana mawdu'an fis sughra, jika haddul wasat, klik situ lagi sebab tiba ada haddul wasat semua. Dan jika haddul awsat ataupun al-mukarrar, dengan mana al-mukarrar tu mawdu' fi sughra mahmulan fil kubra, jadi mawdu' pada muqaddimah sughra dan mahmul pada muqaddimah kubra, fahuwa asyaklu ar-rabi'u, maka iaitu syakal keempat. Jadi bila khilaf? Tak khilaf ni. Tartib lagu ni tak khilaf. Di sisi ulama mantik.
Tu. Habis dia kata kena fahazihi, maka ini ialah hazihi itu al-ashkalu arba'ah. Syakal-syakal 4 al-mazkuratu disebut fi kutubul mantiki. Deh. Disebut pada kitab-kitab mantik. Deh. Pada kitab-kitab mantik. Segala kitab mantik lah ada semua tu. Deh. Wasyaklus sani minha, dan syakal yang kedua daripadanya ni, yang kedua ni yartaddu, mana tolak, nak tolak. Yartaddu ni nak tolak. Ia syaklus sani ilal awal. Kalau kita nak buat, kalau kita syaklus sani ni, kalau nak buat jadi syakl pertama, buat gimana dia kata? Syaklus sani ni lah, mana nak tolak, nak kembalikan kepada syakl awal. Al-awal tu iaitu syakl awal bi'aksil kubra, dengan kita buat akah. Itu penting buat akah. Dengan kita buat akah hak kubra ni. Lagu mana akah kubra? Ni kubra lagu ni dah. Bawa kita buat akah, ditukarnya jadi sebab apa akah? Tukar mahmud di mautuk mahmud. Jadi rupa lagu ni, dia rupa lagu ni serupa dengan ni. Pada ini dengan kita buat akah. Dah. Wasalisu, dan syakal yang ketiga. Ni syakal yang ketiga. Yartaddu, nak tolak, nak menolak. Ilaihi ilal awal. Kalau kena wisupa nak tolak kembali kepada syaklul awal. Seolah kata syakal ketiga nak jadi supaya syakal pertama buat gimana? Dia kata dah. Biaksi, tolak biaksi sugra, dengan kita buat akah muqaddimah sugra. Mana ni? Kita buat akah ni pula. Jadi kita buat akah ni. Jadi akah bawa akah di mana? Tukar hak maudhu' di mahmud di maudhu'. Jadi rupa lagu ni. Di supa. Jadi rupa lagu ni supa dengan hak ni kita buat ni jadi supa dengan. Jadi supa dengan pertama. Jadi hak pertama kita buat nunggu. Tu dah. Warabi'u, dan syakal yang keempat, yartadu, tolak kepadanya, tolaklah ia robek ilaihi ilal awal, yakni kembali syakal awal, bi'aksi tartibi, dengan akah bagi tartib. Akah bagi tartib mana? Buat akah bis. Hak ni buat akah, balik tukar. Jadi lagu ni. Hak ni kita balik juga. Jadi lagu ni. Dik buat akah kedua. Hak sana ni buat akah sebelah-sebelah ya. Hak ni buat akah kedua. Au bi'aksil muqaddimatai jami'an. Ataupun dengan akah dua muqaddimah semua. Ni. Bawa kita buat tukar mak dia ni. Jadi supa dengan hak pertama. Tapi tu hak ni lah dia kata ini. Wal kamilu al bayyinu, dan hak sempurna yang nyata. Al intaju, yang bagi keluar natijah. Apa? Huwa syaklul awalu. Ialah syaka yang pertama. Ialah syaka yang pertama. Hak tu lah hak molek sekali. Baik dia tak mula-mula ni. Tak? Tapi hak ni dia tak mula-mula ni. Hak ni hak molek tu baik natijah pun sempurna insya-Allah. Insya-Allah kali depan kita akan bahas masalah keluar natijah. Kalau dia duduk bahasnya betul kiah tu. Tak bahas lagi natijah. Natijah lagi pak syakal tak bahas lagi. Dah. Kemudian kita wati kat ni kata musannif kita rahimahullah taala. Wasyaklu rabi'u minha ba'idu an tab'i jiddan wallazi lahu aqlu salim wa tab'u mustaqim la yahtaju ila raddi sani ila al-awwal wa innama yuntiju sani inda ikhtilafi muqaddimataihi bil ijabi was salbi wallahu a'lam.